Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, tiada Tuhan melainkan Allah. Maksud Tuhan yang boleh buat apa saja. Jadi tiada yang boleh buat apa saja melainkan Allah. Tiada yang boleh bagi baik, tiada yang bagi buruk melainkan Allah. Tiada yang buat satu benda berlaku melainkan Allah. Itu makna Tuhan tu semua boleh buat. Tiada Tuhan, makna tiada yang boleh buat apa saja melainkan Allah. Itu yang Tuhan tu. Tuhan tu yang boleh buat apa saja. Dia orang kadang tak tahu apa makna Tuhan. Jadi bila kita kata itu Tuhan, dia boleh buat apa saja. Jadi kalau benda itu tak boleh buat apa saja, kita panggil dia Tuhan, kita telah buat silap, salah. Tidak ada ketuhanan kepada yang lain. Tuhan itu kita tak nak bagi pada siapa pun. Selain Allah tak boleh buat apa. Duit tak boleh buat apa. Jadi bertuhankan duit tak betul. Memberi ketuhanan pada duit, menganggap duit ni boleh buat, tak boleh. Menganggap saya boleh buat, macam Rasidi, tak boleh. Saya boleh buat, itu saya Tuhan. Saya boleh buat dengan izin Allah, boleh. Cakap saya buat, saya yang buat tu, saya Tuhan. Itu percakapan salah. Tapi banyak orang cakap ni, saya buat. Tak ada, dengan izin Allah. Apa pun tak boleh buat, melainkan dengan izin Allah. Kalau tidak Allah izin, kita tak boleh buat. Jadi yang boleh buat apa saja, Allah. Jadi Tuhan tu Allah saja, tak ada Tuhan selain Allah. Jadi sebab itu kalimah ni tidak boleh dimulakan melainkan dengan perkataan tidak. Jadi satu orang berkata Allah kuasa, makhluk tak ada kuasa. Itu bukan percakapan kalimah. Percakapan kalimah ni menidakkan semua. Tiada Tuhan, tiada yang boleh buat. Tiada yang boleh bagi faedah, tiada yang boleh bagi mudarat, tiada yang boleh bagi baik, tiada yang boleh bagi buruk, tiada yang bagi hina, tiada yang bagi mulia, melainkan Allah. Jadi kita mau membersihkan hati kita dari bertuhankan dengan yang lain melainkan Allah. Bila kita dalam hati kita percaya tidak ada Tuhan melainkan Allah, betul-betul tidak ada selain Allah boleh buat apa-apa pun. Yang boleh buat hanya Allah. Itu kita telah suci hati. Namanya hati itu dah suci. Jadi dengan hati suci inilah ibadah jadi murni. Ibadah jadi murni makna ibadah tu boleh dibuat dengan ikhlas. Untuk buat Allah suka. Jadi ibadah itulah yang Allah mahu, yang Allah tuntut. Jadi mereka yang mempersekutukan Allah dengan yang lain, mengatakan yang lain daripada Allah itu juga Tuhan boleh buat,
yang mengatakan ada kuasa lain boleh buat, maka mereka punya ibadah tu tak boleh suci, tak boleh murni, tidak boleh ikhlas maknanya. Tidak boleh buat untuk sukakan Allah. Maka amalan tu tak diterima. Jadi kata Allah, kalau sekiranya manusia ni mempersekutukan Allah dengan yang lain, maka di akhirat nanti mereka punya amalan tak ada. Mereka punya amalan kosong. Jadilah mereka orang-orang yang rugi, orang yang masuk neraka. Banyak amalan tapi tak suci, maka dikira tidak beramal. Jadi mereka yang syirik ni dengan Allah ni, mereka punya amalan tak diterima. Semua amalan-amalan orang yang syirik ni Allah tak terima. Allah tak bagi nilai apa pun kepada amalan yang mereka buat. Yang mereka sangka amalan mereka boleh buat mereka masuk syurga. So they amount to nothing. Ni amount to nothing maknanya tidak ada harga. Jadi sebab apa tak ada amal lah. Bila tak ada amal, masuklah neraka. Jadi siapa saja mensyirikkan Allah, maknanya mensyirik dengan hati lah, dengan mulut dan dengan hati. Allah tak mau syirik terus, hati dan mulut. Baru amalan tu murni. Katalah Rashidi banyak sembahyang, banyak puasa, tapi dia akan jadi tak ada amal. Ya, amal tu tak ada diterima, tidak ada dinilai. Jadi dia dikira kosong. Dia kosong dan masuk neraka. Jadi Rashidi pun heranlah kenapa dia masuk neraka. Kerana pada Allah amalan tu nothing, tidak ada. Amalan Hanzalah tu nothing sebab dia syirik. Dia puasa, dia semayang, dia pergi kerja, apa saja dia buat untuk Tuhan selain Allah. Dia syirik pada Allah bukan dengan satu Tuhan, banyak Tuhan boleh. Dua Tuhan pun dah tak boleh. Macam Kristian kata, Isa anak Tuhan. Tak boleh tu. Bila Isa anak Tuhan, Isa tu Tuhan juga. Takkan pula anak Tuhan bukan Tuhan. Jadi Tuhan, Allah pun Tuhan, Isa pun Tuhan. Jadi tak boleh. Tiada sekutu bagi Allah. Sebab itu mereka tak boleh kata Allah ada anak. Orang musyrikin Mekah kata malaikat tu anak Tuhan, anak perempuan Tuhan. Kata Allah, kalaulah ia pun, kalau Allah mahu anak, tentu Allah buat bukan yang lebih yang betul lah kalau Allah nak Tuhan. Tapi maha suci Allah, tak perlu kepada anak. Untuk apa Allah kena ada anak? Allah maha Allah maha berkuasa, tak perlu pada apa. Apa perlu dia ada anak untuk buat anak tu? Dia maha agung, maha suci, maha agung. Dia tidak berkehendak dengan apa pun. Jadi untuk apa yang kata dia kena ada anak? Macam manusia kena ada anak, dia berkehendak dengan anak. Dia berkehendak dengan anak lelaki misalnya, untuk mewarisi kerajaan dia. Dia berkehendak pada anak untuk serahkan harta dia. Dia berkehendak pada anak untuk bantu dia. Bawa ada anak. Kalau Allah apa perlu ada anak pula? Sebab itu Allah tidak ada anak dan tidak diberanakkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi Hanzalah tidak boleh bertuhankan dengan mak dia. Dia bertuhan dengan mak dia, dia mempersekutukan Allah. Amalan dia tak ada harga. Sebab itu kita tidak boleh syirik.
kita tidak boleh syirik, dan syiriklah pertama sekali mau dikeluarkan dari hati kita dengan izin Allah. Macam mana nak Allah keluarkan? Kita kena buat kerja mendakwah manusia pada kalimah iman ni, kalimah la ilaha illallah, dengan harta diri kita, dengan niat nak buat Allah suka, dengan cara Muhammad SAW. Kita dakwahkan kalimah ni, cakap tiada Tuhan melainkan Allah, ingatkan manusia akan perkara ni, ajak manusia yang tidak mau mengucap kalimah ni mengucapkan kalimah ni, ajak mereka buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemarahan, berzikir tentang perkara ni. Jadi bila kita yakin pada mak, yakin pada harta, yakin pada duit masih ada dalam hati kita, maknanya hati kita tidak suci, tidak murni, dia syirik, maka ibadat kita tak ada harga di sisi Allah. Tahu? Banyak ibadat mana pun tak ada harga. Banyak ibadat, banyak mengajar agama sepanjang hayat masuk neraka juga. Sebab dia ada syirik. Syirik dia buat untuk dapat nama. Kata Allah, aku dah bagi kamu di dunia, sekarang kamu masuk neraka. Dia bersedekah, dia syirik, dia pun masuk neraka. Amalan tu tak ada nilai. Sebab itu perkara pertama kena diusahakan supaya hati tu suci, kepercayaan tu suci. Kalimah la ilaha illallah tu masuk dalam hati. Itu yang hari ni orang tak faham. Dia belajar fardu ain, belajar semayang dulu. Fardu ain bukan semayang dulu. Belajar uduk dulu, belajar tahara dulu. Sebenarnya fardu ain ada iman yang betul, yakin yang betul. Syirik sudah tak ada. Itu fardu ain sebenarnya. Fardu ain yang dipaham oleh orang Islam hari ini salah. Dia pergi belajar sekolah petang, kan? Budak-budak belajar fardu ain sampai darjah 6. Semua tahu bab wuduk tu semua. Tapi syirik tak hilang. Macam Rasidi, syirik dia tak hilang. Apa guna semayang dia? Tak ada harga. Dia boleh semayang, dia harga tak ada. Kalau dia semayang untuk Tuhan dia yang lain, untuk diberi nama, supaya dapat nama. Mana bertuhan kepada kuasa, bertuhan kepada duit, bertuhan pada harta, itu tak boleh semua. Bila kita bersemayang untuk dilihat orang, kita buat semayang yang syirik, tak ada harga. Sebab itu disebut celakalah orang yang semayang. Orang yang bukan semayang tu celaka. Celaka orang yang semayang untuk dilihat orang. Semayang amalan murni, tapi dibuat oleh orang syirik, orang tu jadi celaka walaupun semayang. Jadi bukan semayang patut dibelajarkan dulu. Fardu yang pertama, jadi orang takwa. Perkara pertama dibelajar supaya tiada Tuhan melainkan Allah ni, tiada yang berkuasa melainkan Allah, tiada yang boleh bagi faedah ni, masuk dalam hati kita, kepercayaan kita. Sebab itu Allah, Nabi bagi tahu, tidak akan baik manusia itu melainkan baik hatinya, melainkan baik apa yang dia percaya. Tidak baik hatinya melainkan baik iman dia, apa yang dia percaya, iman. Dan takkan baik iman dia melainkan baik percakapan dia. Jadi bagaimana kita nak buat percakapan jadi baik? Kerja kita kena jadi baik. Jadi kerja yang baik itu ialah mengajak manusia kepada mengucapkan kalimah la ilaha illallah.
Inilah kerja yang baik. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Sangat penting. Hari ini sangat penting orang Islam buat kerja ni. Percakapan mengajak manusia kepada Allah ni, percakapan yang baik kata Allah. Hanya boleh dicakap bila kerja kita kerja yang baik. Ini kerja kita tak boleh berhenti, tak boleh tak membuat. Tak boleh cakap saya takutlah dekat orang. Tak boleh. Saya tak ada masa. Tak boleh. Saya takut dekat orang Cina, India. Tak mau. Kerja ni tak boleh tak dibuat. Mesti kena buat. Dalam apa keadaan. Jadi banyak yang pilih tak nak buat sebab susah. Jadi bila susah, tak nak buat, maka tak adalah betul yakin tu. Hati tu. Bila tak betul yakin, tak betul lah hati. Tak betul lah amalan. Tak diterima dan masuk neraka. Jadi sekarang ni sekolah Fardu Ain ni yang dibuat petang, budak-budak balik sekolah, pergi sekolah agama. Bukan kata buang masa. Iman tak betul, amal jadi tak betul. Budak tu tak diajar nak buat usaha. Macam mana nak buat usaha, macam mana nak cakap kalimah ni, macam mana nak buat kerja dakwah. Itu tak diajar. Itu Fardu Ain. Buat kerja dakwah ni, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, mengajak manusia kepada Allah. Itulah kerja Ain, Fardu Ain. Dan semayang, dua ni. Itu, tapi Fardu Ain kita sekarang semayang aja. Kita telah rosakkan diri kita dan semua umat Islam. Jadi faham ini tidak ada pada ulama Islam. Setakat ni lah. Selama ulama Islam tak faham Fardu Ain tu kerja ta'murun nabi ma'ruf wa nahi munkar dan semayang. Dia tak faham. Dia faham Fardu Ain tu semayang dan berkait dengan semayang. Jadi itulah yang dipelajari oleh budak-budak kecil pergi sekolah agama. Lepas tu dia orang kata dah belajar Fardu Ain dah. Dan dia orang semayang lah. Semayang tak diterima tau. Semayang tak diterima. Jadi di akhirat nanti masuk neraka juga. Sebab kita tak belajar Fardu Ain, iaitu kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Kerja ni sudah hilang. Kerana rukun Islam pertama mengucap. Dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup. Jadi mana boleh mengucap tu syirik hilang. Macam mana dengan mengucap sekali kalimah tu boleh masuk? Satu orang masuk Islam walaupun dia mengucap sekali. Tapi dia tak jadi orang beriman dan beramal soleh kalau kalimah tu tak masuk ke tahap yang Allah mahu. Dia itu dia tak faham. Orang Islam semua tak faham. Dia kata mengucap itu dah beriman. Samdul. Yang bodoh. Mereka semua bodoh. Memahami mengucap sekali dah beriman. Bodoh. Kenapa? Sebab itu dia tak belajar rukun Islam pertama. Fardu Ain. Patut Fardu Ain termasuk kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, semayang, patut puasa, zakat, haji. Itu semua Fardu Ain tau. Itu patut dibelajar di sekolah rendah sampai darjah 6. Belajar kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, belajar semayang, belajar puasa, belajar zakat, belajar haji, umrah. Bukan sekolah menengah, terendah. Umur dia 12 tahun, 13 tahun dah fardu. Semua tu kena buat. Belajar masa tak fardu. Tak fardu lagi semayang. Belum balik lagi. Kena belajar lah, dakwah. Ini tak. Habis semayang, itu je dia ajar. Setengah tak belajar pun. Lepas tu, tingkatan 1, tingkatan 2, tak ada amal.
Belajar bye-bye, tinggal. Macam Anzala, apa dia tahu? Dia belajar padu ain tak? Masa sekolah rendah, dia tak belajar. Apa kau belajar? Dakwah belajar. Ada tu? Salah aja. Jadi hari ini salah. Orang Islam seluruh dunia telah buat salah. Dan ini kena ditukar. Tapi tak boleh ditukar lah. Tak ada orang nak menukar dia. Tak ada nak bertukar. Silibus tu kena tukar. Salah besar. Sebab itu hari ini Rashidi, dia semayang, tak diterima. Dia puasa, tak diterima Rashidi. Sebab dia belajar fardu ain, semayang aja. Dia tak boleh kuat iman. Semayang tidak boleh dengan semayang. Syirik tak boleh hilang. Dia boleh hilang dengan kerja dakwah. Kerja ta'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ini tak langsung dipelajari. Sebab itu orang Islam seluruh dunia rosak. Serosak-rosaknya. Lepas tu dia orang sibuk mengatakan yang itu salah, yang ini salah, yang itu salah. Sibuk menyalahkan satu sama lain lah. Sebab itu apabila kamu mencaci satu sama lain, maka kamu tidak dipandang Allah. Jadi umat Islam ni hanya akan kembali di landasan yang betul. Tapi hanya saya yang cakap ni, kat seluruh dunia. Yang cakap yang kita hari ni salah, saya je. Ada orang lain? Ada. Itu pun saya yang tak ada kuasa. Tak ada siapa pun. Orang Jamaah Tabligh lagi tak cakap. Orang Islam biasa tak cakap bahawa kita salah hari ni. Dia orang kata Dr. Nasrah cakap semua orang salah, dia je betul. Saya cakap saya betul sebab saya ikut Quran. Allah tu betul. Bahawa kerja mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran kalau tak dibuat, doa tak kabul. Allah bagi tahu. Doa kamu tak kabul. Kamu musuh melawan kamu, Allah tak bantu kamu. Apa jenis perintah yang macam itu punya jadi. Bila kita tak buat, Allah tak kabul doa kita. Ini satu malapetaka besar. Tentulah kerja mengajak manusia berkebaikan itu perintah besar. Di mana letaknya? Itu di mana letaknya dalam rukun Islam? Tak ada. Pertama mengucap, tak ada. Jadi tempat letaknya kerja mengajak manusia kepada kebaikan ialah di rukun Islam pertama, iaitu mengucap dan menunaikan hak mengucap. Hak mengucap tu apa? Menjalankan kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Apabila hak ni dibuat, baru kalimah tu boleh masuk dalam hati ke tahap yang Allah mahu dan lebih, baru syirik hilang. Dan apabila syirik hilang, baru ibadah ada nilai pada Allah. Baru semayang ada nilai, baru zakat ada nilai, baru diterima, baru berjaya, baru boleh masuk syurga. Kalau tidak, masuk neraka je. Jadi pahaman ini tak ada pada orang lain. Kamu tak faham ni. Kamu dengar saya macam cuba nak faham. Jadi sampai ke hari ini, silibus tu tak ditukar. Tapi saya bagi tahu lah. Nak dengar-dengar, tak nak dengar, saya nak boleh buat apa? Macam Hanzalah tu. Bapak dia kata lepas dia janam hafiz Quran. Bukan dia mau belajar iman. Hantar hafiz Quran, lepas tu mengorat. Lepas tu bapak dia bilang habis duit aku je. Jadi bapak dia salah. Bapak dia buat kerja dakwah juga, tapi salah faham. Pertama kena dibuat oleh orang Islam
ialah supaya kalimah tu masuk dalam hati, syirik tu hilang. Baru ibadah yang dibuat, semayang dibuat semua jadi murni, suci. Baru diterima, baru boleh masuk syurga, baru doa kabul. Jadi betapa dulu 13 tahun Allah bagi untuk ini di Mekah, memurnikan kalimah tu. Orang Islam bukan tak tahu ni, tapi dia orang tak fikir bahawa kat Mekah tu apa yang maksud kat Mekah sampai 3 tahun, 13 tahun buat kerja dakwah tu. Dia orang tak faham. Dia orang tinggalkan dakwah. Jadi 13 tahun itu untuk mengucap kalimahnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Dah tak buat apa. Lepas mengucap kalimah, pergi pasar, pergi kerja macam kita sekarang lah. Padahal sahabat buat kerja, mengajak manusia mengucap kalimah ni, mencegah mungkar. 13 tahun tu. Itu dia tak tengok. Jadi agama ni tak dipelajari dengan fikir. Hanya belajar gitu je. Cukup menyedihkan apa yang terjadi pada manusia ni kerana silap faham. Lahirlah manusia-manusia rosak seluruh dunia sampai ke hari ini. Sebab hati rosak. Kalimah tak ada. Kalimah tak ada sebab kerja mengajak pada mengucap kalimah ni tak dibuat. Mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran tak buat. Jadi kalau Allah bagi saya kuasa lah. Ini saya tak dibagi kuasa. Allah tak bagi kuasa, saya tak boleh buat apa. Maka Allah kata bagi kuasa supaya menghidupkan agama. Kalau Allah bagi saya kuasa, Allah yang bertanggungjawab bagi kuasa ini, bukan sesiapa boleh bagi kat saya. Allah menjanjikan kuasa pemerintahan di bumi kepada mereka yang beriman, beramal saleh. Surah An-Nur. Jadi tentu Allah bagi kuasa untuk menghidupkan agamanya. Jadi kuasa tu bukan untuk dunia. Kuasa tu untuk menghidupkan agama yang hari ini mati. Kerja ta'muru nabi ma'ruf wa tanha 'anil munkar ni mati. Kerana itu rukun Islam yang pertama mati. Kerana itu semua 5 rukun Islam hancur. Sama tak faham ni? Baru sekarang faham atau baru dekat dengan saya? Takkan Samad aja nak faham pula. Orang lain tak payah. Jadi kena buat gas tiap-tiap hari cara Nabi SAW. Ini bukan benda bagus buat. Bukan. Ini benda mesti mau buat. Fardu mau buat. Lelaki dan perempuan. Okey, guys.